sedikit bagi anda, segalanya buat mereka. So, jom semua kita berzakat bersama di Zakat Selangor. Sekarang ni mudah je, bayar online, tak pun download app Zakat Selangor. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Bertemu lagi dalam MG Flash 9 Disember bersama saya, Khalis Kadir. Kita ke berita utama. Calon kerusi Dewan Undangan Negeri Dun Krian, Datuk Ali Biju, mengumumkan penarikan diri daripada bertanding Pilihan Raya Negeri PRN Sarawak ke-12. Katanya beliau mengisafi hakikat keputusan untuk bertanding dalam pilihan raya itu akan menjejaskan hubungan baik partinya, Parti Pribumi Bersatu Malaysia Bersatu, dengan gabungan Parti Sarawak GPS. Katanya dalam satu kenyataan hari ini, beliau telah mendapat nasihat dari pimpinan tertinggi Parti Bersatu. Selain itu, katanya pengurusi Perikatan Nasional Tan Sri Muhyiddin Yassin telah memberi jaminan mengenai persefahaman kerangka besar politik negara yang disepakati di antara PN dan pengurusi GPS, Tan Sri Abang Johari, Abang Openg. Dengan itu, Datuk Ali menyatakan sokongan penuh beliau kepada calon GPS Friday Belik. Angka positif COVID-19 bagi kluster Pulau Gadung akibat Pilihan Raya Negeri PRN Melaka melonjak kepada 137 orang berbanding 41 kes sebelum ini. Pengurusi Jawatan Kuasa Kesihatan dan Anti Dadah Melaka, Dr. Muhammad Akmal Saleh berkata, peningkatan sebanyak 234.1% itu hasil saringan terhadap 224 pelajar dan guru di 2 buah pusat tahfiz. Menurut beliau, keputusan saringan menunjukkan sebanyak 137 disahkan positif, manakala baki 87 yang negatif diarahkan menjalani tempoh kuarantin sejak 25 November lalu. Mereka dijangka tamat kuarantin pada 14 Disember ini jika tiada kes jangkitan baharu. Sekiranya ada kes positif baharu, tempoh kuarantin akan dilanjutkan 10 hari lagi. Tambah Dr. Akmal, risiko penularan COVID-19 dalam komuniti bagaimanapun rendah memandangkan kesemua pelajar dan guru madrasah terbabit berada dalam kawasan madrasah sahaja. Justru katanya orang ramai tidak perlu risau mengenai kemungkinan kluster Pulau Gadung akan merebak ke dalam komuniti. Baik, kita ke berita berikutnya. Kadar kematian akibat COVID-19 adalah 20% lebih tinggi dalam kalangan individu tidak divaksin berbanding populasi yang telah menerima suntikan itu. Ketua Pengarah Kesihatan Tan Sri Dr. Nur Hisham Abdullah berkata, tren kematian akibat virus itu di Malaysia juga menunjukkan tren menurun disebabkan liputan vaksinasi yang luas. Jelas beliau, data Kementerian Kesihatan menunjukkan kematian dalam kalangan individu tidak divaksin atau belum lengkap vaksinasinya adalah 3,200 kes bagi setiap 1 juta populasi. Manakala kematian individu lengkap divaksin hanya 160 kes bagi sejuta populasi. Bagi kes kematian individu yang telah mendapat dos penggalak adalah 4 orang bagi setiap juta penduduk. Menurut Tan Sri Dr. Nur Hisham, berdasarkan data kadar kematian akibat COVID-19 nasional, bermula 1 Januari hingga 4 Disember 2021, jumlah kematian tertinggi yang direkodkan adalah sebanyak 592 kes pada 11 September lalu. Manakala angka kematian di luar fasiliti kesihatan atau BID adalah sebanyak 176 kes pada 13 September lalu. Tambah beliau, setakat ini sejumlah 24,014 kematian berlaku di hospital dan 6,046 lagi adalah kes BID. Laporan polis tetap dibuat meskipun individu-individu yang tular kerana menyalahguna kemudahan orang kurang upaya OKU dan mempersendakan golongan itu telah membuat permohonan maaf secara terbuka. Presiden OKU Central Senator Datuk Ras Adiba Razzi berkata, laporan polis itu bertujuan menghalang insiden menghina OKU terus berlaku dalam kalangan masyarakat. Menurut laporan bernama, Datuk Ras Adiba berkata,
Selain beliau, beberapa persatuan OKU dan individu lain yang akan membuat laporan polis. Katanya, sekiranya mereka tidak bertindak tegas, penghinaan terhadap golongan OKU tidak akan berhenti. Beliau berkata demikian semasa sidang media di bangunan Parlimen sebelum membuat laporan polis di Balai Polis Jalan Travers, Brickfield pada kira-kira 2 petang tadi. 2 pemuda yang merakam perbuatan mereka menggunakan parkir khas bagi OKU di sebuah pusat membeli belah di sini sehingga viral dan mendapat kecaman orang ramai telah membuat permohonan maaf kepada komuniti OKU menerusi klip video. Selain itu, beberapa individu yang turut tular kerana mempersendakan OKU semasa menggunakan tandas khas untuk golongan tersebut di sebuah stesen minyak juga telah mengemukakan permohonan maaf secara bertulis kepada Datuk Ras Adiba. Proses pendengaran kedua pembangunan semula Kampung Sungai Baru ditangguhkan sehingga tahun depan. Menteri Wilayah Persekutuan Datuk Seri Syahidan Kasim berkata, langkah itu supaya sesi libat urus dengan pemilik tanah dan unit flat dapat diteruskan. Menurutnya, dalam tempoh itu, permohonan dan bantahan pemilik tanah dan flat di situ akan didengar sekaligus dipertimbangkan. Saya telah mohon kepada KPTG sebab ini bukan bawah kementerian saya untuk ditangguhkan sehingga tahun depan. KPTG pada dasarnya telah bersetuju supaya hearing itu ditangguh pada tahun depan, tapi dia tak boleh panjang sebab dia melibatkan pewartaan dan sebagainya. Dan sementara hearing ini tertangguh, saya akan membuat libat urus dengan tuan tanah dan juga pemaju. Tambahnya lagi, pembangunan Kampung Sungai Baru tidak melibatkan seluruh kawasan Kampung Baru seperti yang dikecohkan sebelum ini. Semalam, Perbadanan Pembangunan Kampung Baru PKB menerusi kenyataan berkata, pemilik tanah dan unit flat di kawasan Kampung Sungai Baru boleh mengemukakan bantahan sekiranya tidak berpuas hati dengan jumlah pampasan yang ditawarkan. Dalam masa yang sama, PKB turut menafikan dakwaan menyatakan pemilik perlu mengosongkan rumah dalam tempoh 42 hari. Untuk rekod, sejumlah 328 unit membabitkan 64 lot teres dan 264 unit flat yang terlibat dalam projek pembangunan semula itu. Suruhanjaya Penerbangan Malaysia MEFCOM mengunjurkan trafik penumpang udara meningkat di antara 316% ke 525% tahun depan dan mencatatkan antara 32.6 juta dan 49 juta penumpang. Katanya ini menandakan kadar pemulihan trafik penumpang udara adalah sebanyak 30 hingga 45% berbanding sebelum pandemik pada 2019. Sementara itu, syarikat penerbangan dijangka menambah kapasiti tempat duduk secara berperingkat dipacu permintaan perjalanan yang tertangguh serta penjimatan terakru pada 2022. Selain itu, Pengerusi Eksekutif Datuk Seri Saripudin Kasim berkata, penamatan sekatan perjalanan, pembukaan semula sempadan antarabangsa, susulan kejayaan program vaksinasi di Malaysia serta pengenalan laluan perjalanan vaksinasi VTL ke Singapura baru-baru ini telah menyumbang kepada pemulihan sektor penerbangan. Bagi 2022, trafik kargo udara diunjurkan berkembang antara 3.9% dan 6.7% tahun ke tahun atau 20.8 bilion hingga 21.6 bilion kilometer tan freight FTK disokong oleh pelbagai kemajuan utama. Dua tokoh wanita hari ini secara terbuka menyokong pelantikan Wan Izana Fatimah Zabedah Muhammad Saleh sebagai ahli Lembaga Pengarah Bukan Eksekutif Perbadanan Ekonomi Digital Malaysia MDEC. Menurut bekas Ketua Pegawai Eksekutif CEO MDEC, Datuk Yasmin Mahmud, Wan Izana mendapat pendidikan di Universiti Harvard dan merupakan wanita yang berbakat besar. Dalam pada itu, bekas penasihat khas kesihatan kepada mantan Perdana Menteri Tan Sri Dr. Jamilah Mahmud turut mengulangi ciapan Datuk Yasmin. Beliau menyifatkan Wan Izana merupakan seorang pemimpin yang boleh membawa perubahan kerana mempunyai asas kelayakannya yang tinggi. Semalam, Menteri Komunikasi dan Multimedia Tan Sri Anwar Musa berkata, pelantikan anak Tan Sri Shahrizad Abdul Jalil itu dibuat berdasarkan merit dan kelayakan.
Sebelum ini, beberapa ahli Parlimen pembangkang ketika sesi perbahasan membangkitkan isu pelantikan Wan Izana dalam MDET, antaranya Kasturi Pato dan Tan Yee Kiew. Dengan itu, sekian dahulu MG Flash buat masa ini. Teruskan bersama kami untuk mengikuti perkembangan terkini dari semasa ke semasa di semua platform media sosial Malaysia Gazette, di Facebook, Twitter, Instagram dan YouTube atau melalui portal di www.malaysiagazette.com. Assalamualaikum dan salam hormat.